Tapi lelaki dia jangan nasib dia perempuan ni tak dibetulkan ni. Itu cek kesempatan tu. Maksudnya yang soft lelaki ya. Kalau dia tak tegak juga, tak rapat juga, datang dia ada celah, pergi celah-celah soft tu pergi. Boleh buat gitu. Boleh begitu. Tapi saya belum jumpa lagi. Belum jumpa lagi. Termasuk saya pun belum buat lagi. Sekali-sekali dia macam nak buat juga lah. Pasal tak faham kan. Tak faham berapa kali sebut, tak faham juga. Sekali-sekali kena buat juga imam dia tu. Pergi dia ada tolak ke kaki ni betul ke kaki ni, rapat kan. Apa jaga jauh-jauh sangat ni. Sekarang ni memang jauh lah. Sekarang ni dirapatkan memang tak boleh lah. Tuan-tuan, maksudnya sedang keadaan solat yang biasa, pergi dekat situ boleh pergi dekat jemaah. So, betulkan soft, nak menunjukkan bahawa pentingnya soft ini diperbetulkan, ditegakkan, dirapatkan, itu dipenuhkan soft sampai begitu sekali. So itu tengok dulu. Imam jangan kelang kabut. Imam ni kadang-kadang kelang kabut pula. Kamat aja Allah Akbar terus. Masya Allah imam begitu pula. Jadi jangan kelang kabut. Imam kita sendiri bagus. Tuan-tuan, ada tempat lain memang kita tak sempat benda. Takbir terus. Takbir terus. Maksudnya apa? Maksudnya tidak sunnah begitu. Sunnahnya dia kena tengok, kena beritahu, betulkan, cakap tak ikut, pergi, betulkan dengan tangan. Sampai macam itu sekali. Tuan-tuan, cakap dia pun tak ikut kadang-kadang. Dia pun tak faham. Orang suruh betulkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab. Dia menjawab. Orang suruh betulkan solat dia menjawab. Pasal pula. Kan? Kita begitu. Saya pun tak faham siapa yang mengajar tak semua. Saya pun tak tahu. Allah suruh aku betulkan soft kamu, tegakkan soft kamu, rapatkan soft kamu. Maksudnya bukan suruh menjawab. Dia menjawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak bergerak ke? Tak bergerak ke? Dia pasal apa? Imam tu satu, imam cakap Arab. Mana Banjo, Bugis, Melayu pandai cakap Arab? Dia jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu dia sekali. Cuba cakap Melayu, tegakkan soft, rapatkan soft, menukkan soft. Tegakkan soft, asal dia soft dia. Jawab. Orang suruh buat, bukan suruh cakap. Maksudnya perbuatan, kelakuan. Maksudnya bahasa Melayu itu tegakkan soft, bukan jawab la ilaha illallah Rasulullah sallallahu. Dah kenapa? Tapi dah pasal dah kebiasaannya begitu. Semua majlis surau saya pun tak tahu. Saya pun tak faham siapa yang mengadu dulu lah. Semua majlis surau sama je saya tengok. Bila imam suruh tegakkan soft, dia jawab la ilaha illallah Rasulullah. Tapi masih jarak-jarak lagi. Jadi satu kebiasaan dan dia tak faham apa benda yang imam cakap itu sebenarnya. Jadi sebab itu betulkan cakap bahasa Melayu boleh sudah. Bahasa Melayu sudah. Lepas tu pakai tangan, pakai kaki ke apa tu betulkan. Tolak kaki dia gini, gini, rapat sikit ni. Ni, kan? Kaki dia pakai tangan dia, ada marah pula nanti kan. Kalau berani tapi kalau tak berani jangan. Kalau tak berani jangan. Baik. Imam pasal apa dia tu? Pasal nak sembahyang tak boleh. Habis datang dekat dia suruh betul-betul berlebih pula. Mak garang sekarang ni. Takut imam ramai. Garang ngomong. Dulu makmum takut dengan imam. Takut dengan imam. Sekarang tak.
nak foto. Takut penuh. Bukan imam sini. Dulu tak ada cium tangan imam. Makmum dah makmum takut dengan imam bila tengok imam. Tak ada. Allah, macam mana kita ni tuan? Susah lah kita ni. Saya dah sentuh juga. Dan maksudnya imam jangan melantangkan, jangan memanjangkan takbir. Jangan memanjangkan takbir. Ini takbir raya dah tak ada. Jangan nak lebih takbir pula. Tapi kalau tuan-tuan nak takbir boleh aja. Takbir aja lah. Imam tu kalau tasbih sebut je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis betul. Nangis. Sebab lagu raya dia tak boleh dengar lagu raya. Takkan lagu raya dia menangis terus. Padahal tiap-tiap hari lepas bayang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba tekan lepas ni lagu raya boleh. Takbir Allahu Akbar tu lagu raya. Baru dia ada ni. Tapi tak boleh. Tak disunatkan untuk memanjangkan takbir doa Allahu Akbar. Sudah situ. Makmum dan imam apabila serentak takbiratul ihram dengan imam, maka tidak sah solatnya. Ikut pendapat yang sahih, imam dengan makmum serta Allah, dia pun Allah serta takbiratul ihram, imam dengan makmum, maka solatnya tidak sah. Takbiratul ihram serentak, takbiratul ihram tuan-tuan. Sebab itu jangan serentak, jangan saing serentak. Maksudnya saing. Imam Allahu Akbar, saing takbiratul ihram dengan imam. Sebab itu kena dengar betul-betul. Bila bab rukun qauli kena dengarlah. Bila bab rukun fi'li kena tengok. Rukun qauli kena dengar. Kena dengar betul. Apa dia rukun qauli? Kataan, bacaan, takbiratul ihram, suratul Fatihah. Itu yang disunatkan kuat oleh imam. Dan salam disunatkan oleh imam. Tahiyat akhir tak sunat kuat. Tak sunat kuat. Itu tak boleh dengar memang kita.
hilang memang ganggu. Kita ni bukan sembahyang dan tahap wali Allah, tahap orang soleh. Tuan-tuan, apa kereta api berhenti sebelah pun tak dengar. Dia boleh khusyuk. Kita jangan kata lipas kalau bergerak tu, kita boleh kalau bunyi pun kita dengar. Boleh sembahyang, lipas lalu. Pasal pula lipas ni. Habis semua kita ni. Ini lagi pun Allah. Dah baru nak belajar sembahyang. Macam mana nak khusyuk kata-kata. Jadi tak menolong jemaah khusyuk. Itu kena masjid surau patutnya kena jadikan tenang saja. Kau ada wah, itu Rasulullah kata jangan jadikan masjid itu huru-hara, jangan jadikan solat itu huru-hara, bising macam pasar. Tapi tuan, orang nak ketenangan, bising tak dengar. Imam dah takbir belum ni? Dah takbir belum? Dengar, saya dengar. Tak mau nampak ulang. Tak mau nampak. Kan? Sampai yakin betul. Memang putus yakin. Di mana takbir? Baru takbir Allahu Akbar. Baru boleh takbir. Takbiratul ihram. Sebab apa? Sebab kita tak nak mendahului dan kita tak nak saing dengan imam. Sebab tak boleh jaga. Memang kita nampak imam keluar dari bilik tadi. Nampak? Memang nampak. Masa itu semua duduk. Masa duduk kita nampak imam. Imam ni tak boleh jaga. Semua dah bangun. Dia raba-raba handset ada pula. Dia masuk balik. Dia letak handset dia bilik dia. Dia masuk balik. Bila masuk balik tu semua dah berdiri. Orang belakang tak nampak. Dah takbir belum ni? Ni biasa dah takbir dah. Tadi kan imam tu dah berdiri dekat sejadah dia. Dia pun Allah. Rupanya imam baru patah balik dari bilik dia. Dah masuk bilik batal pula. Ambil wudu dulu. Itu semua kita tak boleh ni. Maksudnya kita tak boleh. Walaupun nampak. Ini biasa dah. Tak boleh pakai biasa dah. Yakin betul dah. Tak boleh Allah. Iman macam-macam boleh jaga dia. Macam-macam ada je. Sebab tu kena pastikan betul-betul takbiratul ihram. Jangan kita saing dengan imam. Tuan-tuan, Allah. Ini yang kadang-kadang kita tak berapa nak tenang. Terburu-buru. Kalau kabut tak tahu kenapa kalau kabut. Betul imam Allahu Akbar. Baru saja imam kau kata Allahu Akbar. Jangan imam Allah kita pun Allah. Ada orang jadi macam itu. Dia tak boleh dengar imam sebut Allah. Bila sebut Allah imam dia terus menolak terus. Tak boleh dia. Antang dia tak tahu apa kenapa. Terburu-buru di dalam mengerjakan ibadah. Orang yang terburu-buru ni apa dia? Ini semuanya adalah asutan syaitan, ikutan syaitan. Kerana syaitan memang menyuruh manusia itu dalam semua keadaan terburu-buru, tergesa-gesa, supaya ibadahnya tidak sempurna. Dan itu memang sifat dia. Itu sifat syaitan iblis. Tuan-tuan. Sebab itu dibuat keputusan bahawa adakah dia perlu sujud ke tidak sujud, dan keputusan yang terburu-buru. Akhirnya dia ambil keputusan apa dia? Bahawa bila Allah kata sujud, dia tak dapat. Sebab apa? Keputusan yang terburu-buru, dia tak pernah fikir. Siapa kau? Kau tu siapa? Siapa yang arah kau? Siapa yang arah kau? Dan kau siapa? Kenapa kau bandingkan dengan manusia? Kau tak bandingkan siapa yang mengarah kau. Tapi kerana dia buat keputusan yang terburu-buru, terus dia kata, aku lebih baik daripada manusia, aku daripada api, dia daripada tanah, Adam daripada tanah. Jadi sampai kiamat dia begitu, dan sampai kiamat dia akan pastikan manusia buat ibadah semuanya dalam tergesa-gesa dan terburu-buru. Dia akan masuk begitu. Tuan-tuan. Sebab apa? Dia nak merosak
kita buat perkara yang jarang-jarang dibuat oleh orang lain, oleh imam lain. Ya Allah, kenapa? Allah Akbar. Takut rasa imam. Makruh juga rokok sujud serentak dengan imam. Takut rasa Arab tadi batal. Makruh rokok sujud serentak dengan imam jika makmum melakukan rokok, sujud dan sebagainya dari rukun fi'li serentak dengan imam, maka solatnya tidak batal, tetapi hukumnya makruh. Semua perbuatan imam diserentak. Rokok, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Saing. Ini biasa. Tuan-tuan. Makmum dengan imam saing ini biasa dalam perbuatan. Rokok ke, i'tidal ke, sujud ke, kadang-kadang sujud, kadang-kadang dia dulu ke dalam. Tak sengaja makruh, sengaja batal. Tuan-tuan. Saing batal. Saing ni tuan-tuan cuba tengoklah. Saya tu tuan-tuan kena tenang-tenang. Memang ramai yang solat saing dengan imam pergerakannya. Saya pun tak faham kenapa. Itu saya kata tu pasal dia patang dengar imam takbir, Allah yang tunggu gerak terus. Kan tunggu sempurna rukun fi'li imam, baru makmum bergerak untuk pindah kepada rukun yang lain mengikut imam. Yang pergi kelangkabut kenapa? Tetap dikira mas itulah orang yang betul-betul benar-benar mengikut, yang dipanggil mengikut. Sempurna imam, rukunnya bergerak, baru kita bergerak, baru inilah orang yang dikatakan mengikut. Tuan-tuan, tapi kalau serentak, siapa yang ikut siapa? Serentak, jalan saya. Kalau berjalan tu saya kata. Itu orang panggil jalan bersaingan, beriring. Disuruh ikut. Bila ikut soal depan, soal belakang. Mana dia pergi, kita gerak, kita ikut itu. Dia dah corner, baru kita corner. Macam mana kita boleh corner dulu? Tak boleh juga, sebab kita orang yang mengikut. Macam mana kita boleh saing pula? Itu mengiring namanya. Nampak? So itu kena sempurna betul. Dia buat perbuatan solat, rokok, imam rokok betul, baru kita Allahu Akbar rokok. Itu makmum yang paling baik sekali. Tidak sami Allahu liman hamidah, imam dah tegak, baru kita sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar, sujud betul, dari imam dah jejak dekat lantai, baru kita bergerak sujud. Kalau sekali lagi tak jejak lantai lagi, dari dia tu selagi itu belum sempurna dia sujud, maka kita tengok aje lah. Walaupun dia lepas takbir tu dah selesai dah, Allahu Akbar, masih dalam keadaan duduk lagi. Sekarang ni banyak sangat dah main speaker atas bawah kan? Dia baru Allahu Akbar, baru nak turun kepala, baru nak turun. Kita tengok aja. Tunggu dia jejak betul kepala dia dekat lantai, imam letak jari-jari dekat lantai, baru kita turun. Tuan-tuan, sebab itu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Orang tu tak banyak orang yang belakang, soft yang di belakang. Kerana orang yang di soft belakang tidak nampak pergerakan imam. Yang nampak jelas pergerakan imam adalah yang betul belakangi imam. Maka macam mana kita nak tahu? Macam selalu saya katalah, maka orang yang soft belakang melihat soft di depannya. Melihat soft di depannya.
Debarnya tu belum sempurna lagi rukun. Allahu Akbar, baru letak lutut. Kepala belum turun lagi, baru letak lutut. Tapi dah bar dah. Kita member dekat belakang ni, dah dengar bar. Oh, Allahu Akbar, menonong tu lalu. Dia muda pula tu. Memang lalu terus dah menonong. Tuan-tuan. Jadi, padahal imam belum lagi. Dia dah potong imam. Walaupun tidak sengaja makruh hukumnya. Tuan-tuan. Dia dah kata dulu dah, walaupun makruh jangan buat di dalam solat. Sebab itu perbuatan yang menghina diri kita. Kita malah seperti menghina Allah Ta'ala. Yang Allah tak suka tu depan dia betul-betul kita buat. Sebab makruh tu dibenci oleh Allah Ta'ala. Masa solat itu menghadap betul-betul secara rasmi antara Khalik dan makhluk, antara Allah dan makhluknya. Begitu kita buat yang dia tak suka. Allah. So itu dia kata tak apa makruh, tak kasyalah, tak batal tak Ustaz? Ustaz menjawab tak batal, lega tak batal. Lega apa yang lega? Kamu telah melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Macam mana kamu boleh lega? Allah yang benci tahu. Bukan bos benci, bukan mak bapak benci. Itu pun kita dah risau dah. Kalau bos mak bapak benci kita, itu pun dah risau. Tuan-tuan, ini Allah benci tahu. Kita boleh kata lega. Baik, Ustaz kata susah, makruh je. Makruh tak batal. Boleh senyum. Allah benci boleh senyum kita, tuan-tuan. Sebab Ustaz kata tak batal, makruh je. Allah, tuan-tuan, macam mana kita letak Allah dengan diri kita macam mana? Sebab itu jangan, kalau boleh sedaya upaya, jangan sampai melakukan perkara yang makruh. Apalagi perkara yang dibatalkan, apalah lagi. Jangan. Sebab itu kita kena berhati-hati solat. Ikut betul, kalau kita ikut betul kaedah solat, insya-Allah dapat. Dia takkan berlaku. Walaupun imam cara apa pun, imam cara macam mana pun, imam jenis tak faham apa dah, jenis macam tak deki makmum pun ada juga. Macam deki makmum kan, tapi tak, itu memang cara dia. Allahu Akbar. Agak-agak tuan-tuan punya di belakang. Nak rokok je baru nak rokok. Allahu Akbar. Oh, nak rokok. Tapi dia bar dah. Oh, nak rokok. Gerak rokok tu slow dah tu, slow. Yang belakang agak-agak macam dia. Kalau dia tak ikut kaedah yang sebenar dalam solat berjemaah, pasti dia akan terus rokok terus. Sebab satu, dia kata imam dah bar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru nak turun. Sebab dia kata Allahu Akbar, 15 takbir habis. Dia kata, jadi terus je lah dia tak nampak dia membuat macam mana. Sedangkan perbuatan kena melihat. Yang belakang betul melihat imam betul, yang belakang sana melihat sop yang di depan. Maka kalau sop yang di depan dia belum bergerak, walaupun imam dah Allahu Akbar, dah habis dah takbir dia, tapi depan sop yang depan dia belum bergerak, maka dia ikut. Sebab apa? Sebab imam belum sempurna lagi rukun di sana. Jadi kita relax dia. Bila dah bergerak, baru kita Allahu Akbar. Apa? Sebagai rujukan. Bukan kita ikut orang di depan, bukan orang depan yang imam kita, imam tempat sana, tapi sebagai rujukan pergerakan imam. Orang yang di depan saf, tuan-tuan. Bukan dengar tadi tu rukun qauli. Bila perbuatan kena lihat, kena tengok. Kita masalah kita dengar takbir ihram ni imam. Kita dengar takbir intiqal, takbir yang mengiringi rukun. Sedangkan imam punya style dia begitu. Dia akan Allahu Akbar. Itu rukuk tau. Cuba bayangkan sujud. Cuba sujud. Tengah i'tidal, Allahu Akbar.
Itu bayangkan kalau nak bangun pula. Kalau dia memang style dia macam itu. Nak bangun rakaat yang seterusnya. Allahu Akbar. Kamu duduk istirahat punya. Barang itu baru duduk istirahat. Baru terkial-kial bangun. Bangun-bangun tengok, lah, imam duduk lagi. Imam ni betul lah. Sebab apa boleh nampak? Sebab dia berdiri. Dia nampak lah. Kacau. Tuan-tuan. Sebab apa? Salahkan imam. Sepatutnya kita tak boleh salahkan imam. Imam tu dah style dia gitu. Takbir intikal dari sunat. Hukumnya sunat. Tuan-tuan. Takbir intikal, takbir yang menjadi rukun tu sunat hukumnya. Kita makmum kena ikut imam wajib. Sebab itu kena pastikan bahawa kita jangan potong imam. Sebab itu dengan apa? Tentu dengan penglihatan, bukan dengan tengok. Takbir itu sunat tadi tu. Pergerakan dia tu kita nak tahu dia apa yang dia bergerak. Itu yang kita wajib yang kita kena ikut. Tuan-tuan. Tapi semua kita pasal terbalik. Itu jadi akhirnya dia jadi begitu. Akhirnya dia kata apa? Imam tak betul. Habis imam belum apa Allah Akbar tak semula lagi. Dia yang salah, bukan kita. Imam juga yang salah. Dia tak ada yang salah. Semua imam yang salah. Imam habis macam mana? Imam tanggung lah. Imam tanggung lagi. Imam tanggung. Masa imam tanggung, habis dia yang buat itu. Lah, awak yang ikut imam, awak salah, awak lebih dari imam. Sepatutnya awak kena ikut apa yang buatan imam. Macam mana imam tanggung? Imam tanggung dia kata. Semua imam tanggung. Mana boleh tahan imam? Orang kecil tanggung orang salah. Tak boleh tahan macam itu. Akhirnya imam pencin dia jadi. Semua imam pencin dia. Tak budak-budak tak nak. Tak nak lah. Orang kecil tanggung banyak dia kata. Imam pencin boleh lah. Tak ada kerja apa-apa. Ada itu tuan-tuan. Sebenarnya tidak akan tanggung. Imam tak akan tanggung. Saya cakap banyak kali. Imam tak akan tanggung kejahilan kita. Imam tidak akan tanggung kesalahan makmum. Imam tak akan tanggung ke ragu-ragu makmum. Tak ada. Imam tidak tanggung semua tu. Kita makmum tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Imam tanggung apa? Bacaan makmum sahaja. Itu pun tak semua makmum yang akan ditanggung. Makmum yang masuk, makmum yang baru masuk Islam, baru belajar Fatihah, orang baru taubat, makmum yang baru taubat, lama dah masuk Islam, 40 tahun dah Islam, tapi tak pernah belajar Fatihah, baru taubat, baru nak belajar, itu imam tak tanggung. Tuan-tuan. Tapi dia pun dalam proses, mesti dalam proses belajar. Kalau dia tak proses belajar, imam tak tanggung juga. Sebab apa? Dia jahil sebab tak nak belajar. Kalau dalam proses belajar, imam tanggung. Satu-satu Fatihah dia. Baru bismillah baru dapat. Yang lain imam tanggung. Dia baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia baru dapat. Baik, imam tanggung. Betul. Besok belajar lagi. Belajar lagi. Dapat satu ayat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 ayat. Yang lain imam tanggung. Tapi kalau penting tu tak nak belajar, tak ada imam nak tanggung kan. Tanggung sendiri. Sebab kita jahil. Jahil kita sebab tak nak belajar. Tak nak. Imam tak tanggung. Ini senang jadi imam tanggung. Wah, macam itu. Imam aja dah je belajar. Yang lain tak boleh belajar. Jadi imam tak boleh belajar lah. Tuan-tuan. Ini masalah. Jadi sebab itu kena berhati-hati. Kita tempat kita dah tahu dah pergerakan imam, tak masalah. Bila kita pergi tempat lain, kita pergi masjid lain, pergi surau lain, kita berimamkan dengan orang yang kita tak pernah imam, tu dia. Kalau masjid memang imam kita dah tahu dah cara dia, senang memang, tak ada masalah. Kita dah tahu dah. Tempat lain, cara lain, sebab imam tak sama.
Ada imam kita kuliah di dalam ini. Memang lepas kita setiap hari ada kuliah, tapi imam yang tak nak dengar kuliah. Sebab apa tak tahu. Sebab dia jadi imam agaknya. Tapi tak pernah yang betul lagi, tak betul-betul lagi. Akhirnya dia buat suka hati dia. Suka hati dia. Imam kita bagus. Bagus dengar. Ada kita kuliah hari-hari masjid, tapi imam dia tak ada dengar. Makmum dia dengar. Wah, hebat dekat imam ni. Kalau betul tak apa, masalah tak betul. Masalah tak betul. Itu yang masalah tu nak tegur pun susah gitu. Betul. Imam yang baik, dia akan berusaha untuk memastikan makmum tidak melakukan kesalahan. Itu imam yang baik. Maksudnya, jadi kalau begitu, dia tahu dah orang di belakang itu macam-macam gaya. Tahu. Jadi dia jadikan satu, disimpulkan semuanya untuk menyelamatkan kepada semua. Sebab itu imam yang baik, takbir intiqalas itu, takbir yang diri rukun itu sama dengan pergerakan sempurnanya rukunnya. Kalau rokok, Allahu Akbar, baru saja sempurna rokok dia. Maka dah tolong semua. Yang cepat dia tolong, yang lambat lagi dia tolong.